Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis malang yang tidak disukai oleh orang kampung. Cerita ini bermula di sebuah perkampungan yang aman dan damai. Penduduk kampung menyara kehidupan mereka dengan bercucuk tanam. Sawah padi sentiasa subur dan hasil tanaman membawa pulangan yang baik. Di kampung ini, terdapat keluarga bangsawan yang tidak mempunyai anak. Hampir 10 tahun keluarga ini mengharapkan kehadiran cahaya mata. Walau bagaimanapun, penantian ini berakhir setelah mereka dianugerahkan anak perempuan yang dinamakan si gadis. Kelahiran si gadis telah membawa banyak perubahan terhadap kampung. Banjir kilat dan kemarau sering melanda kampung itu, menyebabkan aktiviti penduduk kampung tidak dapat dijalankan secara rutin. Pada suatu hari, bapa gadis telah pergi berjumpa dengan seorang penilik nasib untuk bertanyakan punca berlakunya bencana alam di kampung itu. Saya nasihatkan agar saudara segera membunuh anak gadismu. Hah? Tapi kenapa? Jika dibiarkan, anak gadis ini akan membawa padah yang lebih buruk. Tiada cara lain untuk mengobatinya? Itu sahaja yang boleh membantu. Patutkah aku membunuh darah dagingku sendiri? Akan tetapi, bapak gadis enggan berbuat demikian. Beberapa tahun kemudian, perniagaan keluarga gadis mengalami kemerosotan hari demi hari sehinggalah harta benda disita. Pada masa yang sama, bapa gadis telah diserang sakit jantung dan akhirnya meninggal dunia. Ibu gadis tidak dapat menerima kenyataan itu, menyebabkan dia jatuh sakit lalu meninggal dunia. Setelah pemergian ibu bapanya, si gadis hidup sebatang kara. Jangan dekati budak itu. Ya, lari. jangan dekati dia. Lari. Imamnya malang. Budak malang dengan dia. Jangan dekati dia. Itu kan budak si pembawa malang. Kawan-kawan, cepat larikan diri. Tak pasal-pasal pula kita ditimpa malang. Lari, lari. Gadis merasa sedih dan segera meninggalkan budak kampung itu. Sejak dari kecil lagi, disinilah tempat gadis selalu meluangkan masa. Tiada seorang pun yang berani berkawan dengan gadis, melainkan sepohon pokok tua yang tumbuh di atas bukit. Gadis akan menemui pokok tua ini apabila dia bersedih dan dibuli oleh penduduk kampung. Gadis akan mengadu semua masalahnya kepada pokok tua tersebut. Sehingga suatu ketika, Pokok-pokok, kamulah yang selalu mendengar luahan cerita saya, walaupun saya tahu yang kamu tidak dapat membantu. Kenapalah nasib saya begini? Pergilah ke taman yang berhampiran dengan kampung ini. Di sana ada sekumpulan pari bunga yang dipanggil sebagai Amrita. Dan pari itu akan membantu kamu untuk mengubah nasibmu yang malang ini. Hah? Mimpi? Dan pari itu akan membantu kamu untuk mengubah nasibmu yang malang ini.
Esok saya mesti mencari taman itu. Wah, cantiknya taman ini. Hah? Jangan takut. Saya datang untuk membantu saudari. Awak ni siapa? Sayalah orang yang muncul dalam mimpi saudari. Saya juga antara manusia yang terpilih untuk menjadi Amrita. Kamu datang ke taman ini bermakna kamu juga terpilih untuk menjadi Amrita. Amrita tu apa? Bacalah sinopsis! Amrita sebenarnya ialah pari-pari bunga yang mengawal perhubungan manusia dengan semangat tumbuhan. Mengapa pula saya perlu menjadi Amrita? Plot cerita ini sudah tentukan yang saudari perlu menjadi Amrita. Dengan kuasa ini, saudari boleh buat apa-apa sahaja. Jikalau saudari bersetuju menjadi Amrita, maka saudari akan diberikan kuasa. Tetapi, kuasa ini boleh digunakan sekali sahaja dengan satu hajat yang saudari inginkan. Baiklah, kalau begitu, saya ingin memulihkan keadaan kampung seperti sedia kala. Sawah padi kembali subur dan memberikan hasil pulangan yang baik kepada penduduk kampung. Setelah gadis bersetuju menjadi Amrita, pemuda itu memberikan kuasa kepada si gadis. Hah? Tetapi saudari perlu beringat, selepas menggunakan kuasa ini, saudari perlu menanam pokok di pinggir bukit bersebelahan kampung. Kuasa akan kembali semula sebaik sahaja pokok itu membesar. Pemuda memberikan beberapa biji benih kepada si gadis untuk ditanam. Dengan kuasa yang diberikan, gadis segera pulang untuk memulihkan keadaan kampung seperti sedia kala. Sewaktu gadis berjalan di sawah padi, tanaman berubah menjadi subur. Itu kan dari si pembawa malang. Mana? Dia hebat lah. Yang dah sangka dia begitu hebat loh. Hebat kan? Seperti yang telah dijanjikan, gadis menanam benih tersebut dan menjaganya sehingga tumbuh menjadi pokok yang besar. Tetapi saudari perlu beringat, selepas menggunakan kuasa ini, kuasa akan kembali semula sebaik sahaja pokok itu membesar. Daripada cerita ini, pengajaran yang boleh dipelajari adalah kita hendaklah sentiasa tabah dalam menghadapi cabaran dan dugaan dalam hidup. Kita hendaklah bersyukur dengan kuasa yang diberikan. Kita tidak seharusnya mudah buruk sangka dengan seseorang.